Inspirasi Tenaga Kerja, sumber daripada Kementerian Dalam Negeri. Anugerah Pencinta Nasyid IKIM 2020, APNI 2020 mempersembahkan tema adab, lagu santun, menampilkan penerbit Fuad Ko, komposer Fuad Ko dan Wan Saleh, penulis lirik Ito Lara, penyusun muzik Wan Saleh, artis kumpulan Rabbani. Lagu manakah bakal bergelar juara? Saksikan Anugerah Pencinta Nasyid IKIM 2020 pada 20 Disember 2020, Ahad, jam 9 malam melalui platform www.ikim.my, Facebook IKIM FM, di YouTube channel IKIM, aplikasi TV IKIM. Juga tidak ketinggalan dengarkan di Radio IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Masjid-masjid di Makkah. Antara masjid yang ada di Makkah termasuklah: pertama, Masjid Ar-Raya yang terletak di utara Makkah, dan di sebelahnya terdapat sebuah menara yang dikenali sebagai Menara Abu Sama. Rasulullah SAW dikatakan pernah mendirikan salat di masjid ini. Dikatakan juga bahawa masjid ini dibina oleh Abdullah ibni Abbas radhiyallahu anhu. Perluasan masjid ini disempurnakan pada tahun 1404 Hijriyah. Kedua, Masjid Al-Mukhtaba yang terletak berhampiran dengan tempat kelahiran Rasulullah SAW di Suqul Lail. Diceritakan bahawa Nabi SAW pernah bersembunyi di dalam masjid ini daripada kaum kafir Quraisy. Pada bulan Rabiul Awal, banyak orang datang menziarahi masjid ini sebagaimana mereka menziarahi tempat-tempat yang lain. Ketiga, masjid yang tidak bernama. Masjid ini terletak berhampiran dengan semenanjung tanah Arab menurut suatu pendapat, iaitu di kawasan tanah rendah kota Makkah. Rasulullah SAW dikatakan pernah menunaikan salat maghrib di sini, dan ini tertulis pada 2 buah batu yang terdapat di situ. Keempat, Masjid Ibrahim Al-Qabsi yang terletak di Jabal Abu Qubais. Kelima, masjid yang dinisbahkan pada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang terletak berdekatan dengan Telaga Majin. Masjid ini dikatakan merupakan sebahagian daripada rumah Abu Bakar yang dikenali sebagai Darul Hijrah. Dari rumah inilah Abu Bakar keluar semasa berhijrah ke Madinah. Terdapat beberapa buah masjid lain yang terletak di luar kota Makkah. Antaranya ialah Masjidul Bai'ah atau Masjidul Jin. Diceritakan bahawa golongan jin telah berbai'ah dengan Rasulullah SAW di masjid tersebut. Sebuah lagi masjid ialah Masjidul Ijabah yang terletak di laluan perjalanan orang yang berkunjung ke Mina. Untuk orang-orang Sabah, jangan lupa kamu dengar ini IKIM setiap hari 93.9 FM. Pastikan kamu dengar tau. Ini betul-betul bagi manfaat sama kita orang Sabah. Anda kini sedang mendengarkan Ekspresi IKIM bersama Haji Faiz Haji Osman. Dengarkan kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami waktu ini 9:08 malam. Teman-teman, kan saya Faiz Haji Osman. Jam 9 malam Jumaat, dari hati kita bersiaran untuk sama-sama berkongsi ilmu bersama dengan sahabat pendengar semua, bersama dengan tetamu kita waktu ini untuk kita dengar-dengarkan dan bicara kita seperti biasa dari hati untuk kita berkongsi mencari solusi. Dan berada atas talian saat ini bersama-sama dengan saya yang bagi Tuan Haji Ikram Hussein, kaunselor berdaftar kita. Assalamualaikum Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Haji ya? Saya Alhamdulillah. Terima kasih banyak Haji untuk minggu ni. Nak sambung lagi
pengajian ilmu kita, perkongsian ilmu, permasalahan daripada sahabat-sahabat pendengar. Kita cuba apa yang kita mampu untuk beri jalan penyelesaian yang terbaik, berikan solusi kepada anda. Mungkin ini juga ruang perkongsian bersama saya, Haji dan juga sahabat pendengar. Kalau mereka adalah sebarang perkongsian pengalaman nak diajukan, nak dikongsikan bersama rakan-rakan kita, sila-silakan. Kita bersiaran saat ini di Facebook Live IKIM FM. Istimewa juga kita bersiaran di YouTube channel kami IKIM. Dekat situ pun anda boleh kongsikan komen. Kejap lagi saya nak bacakan respon dan soalan anda. Pastinya di 0112900404 bicara kita, soalan-soalan anda akan saya kemukakan. Dan pada malam ini tajuk kita ketika rumah tangga menuju rebah. InsyaAllah kita nak bersama dengarkan soalan-soalan anda kemukakan. Kita nak terus bersama dengan bagi Tuan Haji Ikram Hussein, kaunselor berdaftar kita. Mukadimah awal ini dengan tajuk bicara kita ketika rumah tangga menuju rebah. Silakan Haji. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Wa qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya kasih, saya muliakan penerbit dan juga DJ kita malam ini di Faiz Osman, yang kalau dilihat hari ini saya yakin beberapa hari lagi beliau dan rakan-rakan akan sibuk dengan anugerah nasyid di Radio IKIM, dan kita sama-samalah beri sokongan bersama-sama insya-Allah. Dan tak lupa juga kepada ibu-ibu, ayah-ayah, para asatizah, masyayikh, guru-guru saya yang tak tanpa jamu sentiasa memberi teguran, nasihat yang saya mohon yang diberikan, masya-Allah, mudah-mudahan jadi sebab-sebab dan kebaikan, ya. Dan mungkin ada isteri yang mendengar sambil buat catatan, ya, menemani suaminya dalam bersiaran, mungkin boleh menjadi juga sebab dalam doa kalian, insya-Allah. Baik, dan tuan-tuan yang saya muliakan, saya kasih sekalian, bila kita melihat tajuk kita pada malam ini, mungkin dengan satu sebab untuk kita sama-sama menjadi solusi dalam perjalanan kita. Mungkin ada sisi-sisi lain yang kita perlu lihat dan pandang dalam kita berhadapan dengan pelbagai isu berkaitan dengan perkahwinan. Dan tuan-tuan puan, dan dalam kehidupan kita ni dia tak dapat lepas daripada ujian. Ada setengah orang yang merasakan ujian tu sebagai satu beban. Dan seorang lelaki yang timpa kesakitan, berpanjangan duduk terbaring di perbaringan, merasa kesedihan bila tidak dapat melakukan sesuatu perkara yang selalu diinginkan, dan itu ujian. Dan barangkali seorang isteri yang melihat suaminya terbaring tanpa dapat memberi bantuan kerana sama-sama mencari rezeki dan keperluan harian, pun itu juga satu ujian. Tapi kita lihat bagaimana sekiranya Allah nak inginkan kebaikan kepada hamba-Nya. Iza aradallahu bi'abdihi al-khair ajjala lahu al-uqubati fid dunya, wa iza aradallahu bi'abdihi syarra amsaka anhu bi zambihi hatta yuwaffa bihi yaumil qiyamah. Ini hadis Nabi SAW yang menyebutkan sekiranya Allah inginkan kebaikan kepada hamba-Nya, dia akan segerakan hukumannya di dunia lagi. Dan jika Allah mengkehendaki kejelekan padanya, ini hamba-Nya, dia akan mengakhirkan balasan atas dosa yang ia perbuat hingga akan ditunaikan pada hari kiamat kelak. Dan Masya Allah, ini untuk kita pandang dan lihat betapa musibah yang kita rasakan sebagai berat. Dari satu sudut kualiti dan kuantitinya, seseorang akan mendapat pahala yang besar melihat kepada bagaimana dia berhadapan dengan musibah ujian tersebut. Dan kita fokus malam ini terhadap isu yang berkaitan dengan rumah tangga. Dan mungkin saban waktu dilihat semakin rapuh. Tanda kecintaan Allah, Allah akan uji hamba dia. Dan Allah yang lebih mengetahui akan keperluan kita sebagai hamba. Ada perkara-perkara yang dihadapi oleh kita kadang-kadang tak kita sangka, tapi dia berlaku juga dalam kehidupan kita. Dan ada satu nasihat yang diberikan oleh Luqman al-Hakim, seorang soleh kepada anaknya. Ya bunayya, wahai anakku, ketahuilah bahawa emas dan perak itu diuji keampuhan kekuatan tu berdasarkan apabila ditempa dengan api, dan begitu juga dengan mukmin, diuji dengan ditimpakan musibah untuk melihat dan menilai kekuatan yang kita miliki. Dan subhanallah, dan siapa yang redha kepada ketetapan Allah, dan dia akan meraih redha Allah dalam mendapat pahala yang besar.
Dan tuan-puan, setiap hari kita ni diuji dengan pelbagai perkara. Dan bahkan diri kita ini sendiri pun adalah satu ujian kepada ahli keluarga kita. Tanpa kita sedari. Inilah yang dinamakan sebagai manusia. Kita tak pernah berada dalam keadaan yang sentiasa benar belaka. Sentiasa tidak memerlukan seseorang untuk memberikan teguran, nasihat serta bimbingan. Dan para suami jangan kita lupa juga. Bukan kita saja yang patut sentiasa menegur dan memperbaiki urusan keluarga. Tapi kita juga kena sedia ditegur untuk diperbaiki kehidupan kita. Ini kayu ukur asas lah dalam kita berhadapan dengan isu berkaitan rumah tangga. Dan setiap cubaan tuan-puan dan musibah ini dinilai ujian bagi wali Allah. Dan kita kalau berada dalam keadaan diuji, dalam fokus kita pada malam ini tentang isu berkaitan dengan rumah tangga, maka kita pun satu jalan. Cuma membezakan kita mungkin amal ibadah, tingkat hubungan kita dengan Allah dan sesama manusia. Dan kita ingin melihatlah mudah-mudahan pada malam ini dalam pelbagai episod ujian cinta yang takdir yang menguji kita, dan ada pertanyaan-pertanyaan sentiasa ditanya lagi. Kenapa saya yang dapat suami macam ni? Kenapa bukan orang tu? Kenapa bukan akak tu? Kenapa bukan kawan saya tu? Tengok perangai dia lebih teruk daripada saya, contoh. Dan kenapa suami saya tak setia? Kenapa isteri saya kecurangan misalnya? Dan bila masalah melanda, kita rasakan bahawa kitalah yang paling sangat menderita berbanding orang lain. Dan kita bertanya, mengapa aku yang terima nasib ini? Dan inilah yang akan kita rasakan betapa kitalah yang paling malang dalam dunia. Tapi kita lupa bahawa itu menunjukkan tanda bahawa kita mengaku bahawa sekadar di mulut saja bahawa Allah itu Tuhan. Tetapi kita tidak ketika berhadapan dengan takdirnya, kita seolah-olah enggan. Dan ini mudah-mudahan jadi satu kayu ukur pada perbincangan kita malam ini. Bagaimana dalam kita berhadapan dengan isu-isu berkaitan dengan rumah tangga ini, untuk kita lalui, kita hadapi, dan barangkali untuk mendapat satu sedikit pencerahan dalam kita menelusuri kehidupan, insya-Allah. Terima kasih Haji untuk awal ini mukadimah bicara kita. Untuk perhatian anda semua, itu tajuk yang kita bawakan ketika rumah tangga menuju rebah atas ujian-ujian yang anda lalui saat ini. Silakan ajukan sebarang persoalan. Kita nak cuba sedaya upaya kami untuk menyelesaikan apapun kerunsingan anda, kemelut yang anda lalui sekarang ini. 011-29004004. Kita bersiaran di Facebook dan juga di YouTube sekarang ini. Kongsikan soalan dekat situ. Kejap lagi saya bacakan respon anda semua, insya-Allah. Jadi jangan ke mana-mana, rehat seketika. Kembali selepas ini untuk bicara kita dari hati, kita berkongsi mencari solusi.
harap senang dalam berjuang, bagai merindu rembulan di tengah siang. Jalannya tak seindah sentuhan mata, pangkalnya jauh, ujungnya belum tiba. Tapi jalan kebenaran tak akan selamanya sunyi. Ada ujian yang datang melanda, ada perangkap menunggu mangsa. Ada ujian yang datang melanda, ada perangkap menunggu mangsa. Anugerah Pencinta Nasyid IKIM 2020, APNI 2020 mempersembahkan tema amanah, lagu Saksi Syahadah, menampilkan penerbit dan komposer Hafiz Hamidun, penulis lirik Fetri Yahya dan Hafiz Hamidun, penyusun muzik Caan, artis kumpulan Aula. Lagu manakah bakal bergelar juara? Saksikan Anugerah Pencinta Nasyid IKIM 2020 pada 20 Disember 2020, Ahad, jam 9 malam melalui platform www.ikim.my, Facebook IKIM FM, di YouTube channel IKIM, aplikasi TV IKIM. Juga tidak ketinggalan dengarkan di Radio IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Dengarkan kami Inspirasi Inforia Islami. Waktu ini bersiaran dari hati, kita berkongsi mencari solusi. Bicara kita bersama dengan Yang Bahagia Tuan Haji Kramusin. Awal tadi dah kita dengarkan mukadimah tajuk kita, ketika rumah tangga menuju rebah. Sebelum soalan-soalan anda saya nak kemukakan bersama dengan tamu kita, insyaAllah anda saya nak ajak sekali lagi interaksi kita dekat Facebook IKIM FM, YouTube channel kami IKIM, dan juga WhatsApp kami sekarang ni 01129004 004. Terima kasih kepada sahabat-sahabat kita yang dapat menonton dan juga mendengar perkongsian pada malam ini. InsyaAllah kejap lagi saya nak bacakan soalan anda. Kita nak terus sambung bicara kita bersama dengan Bahagia Tuan Haji. Silakan Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan yang saya kasih lagi saya muliakan, dalam kita mengikuti kehidupan kita hari ini, dalam kita merasakan bahawa kita mungkin merasakan bahawa kita yang paling sukar, yang paling susah sekali bila berhadapan dengan pelbagai ujian, beban dalam kehidupan. Dan kita rasa kitalah yang paling malang sekali. Kitalah rasa bahawa kita seolah-olah kita sebenarnya malang, tapi lebih malang kalau kita terlupa bahawa kata penugahan di dalam Al-Quran, Al-Hadis, betapa makin besarnya masalah kita, maka makin beratlah ujian dan makin hebatlah cabaran. Dan ia sebenarnya berkadar terus dengan dugaan dan juga kekuatan iman. Tuan-tuan puan, ini merupakan satu hakikat yang perlu kita jadikan pegangan dalam berhadapan dengan kerapuhan dalam rumah tangga, tragedi demi tragedi dalam perkahwinan ini. Dia sebenarnya adalah satu ujian iman dan juga ujian cinta, ujian akidah, ujian tauhid bagi setengah daripada kita. Dan setiap daripada kita ni dia ada pelbagai medan ujiannya masing-masing. Dia tak sama daripada satu dengan yang lain. Dia tak sama. Kalau kita lihat kepada orang lain, kenapa tak melalui apa yang pernah aku lalui? Kenapa tengok pada kehidupan dia seolah-olah selesa tenang, sedangkan sangat berbeza daripada segi akhlak dan sebagainya. Dan itulah sebenarnya takdir yang dipilih oleh Allah untuk uji keimanan kita. Dan ada satu ungkapan sejarah, dan kita pasti melihat dan menilai kenapa sejarah ini perlu dipandang, sedangkan dia dah berlalu. Tetapi sebenarnya sejarah ini adalah satu ibrah yang sentiasa akan berputar. Maka beruntunglah orang yang belajar, mengaji dan mengikuti perkembangan sejarah. Sebab dia sebenarnya kita lalui perkara yang sama. Mengapa tidak, tuan-puan, kita tengok seorang isteri yang baik diuji dengan suami yang jahat. Siapa tu? Dan kalau bukan Siti Asiyah, isteri kepada seorang raja yang besar ketika zaman itu, dan seorang raja yang mengatakan bahawa dia lebih hebat daripada dan hampir untuk menjadi Tuhan, iaitu Firaun laknatullah. Dan
pujukan Allah hanya satu, kepada Siti Asiyah. Kalau kita lihat bagaimana Siti Asiyah masih bergembira dengan pahala di sebalik ujian yang menimpa diri dia. Dan apa yang digembirakan sudah tentu dengan ketenangan bila mana berada dalam syurga nanti. Dan ini bukanlah satu daripada jalan-jalan penafian, escapism, bahawa setiap masalah tu tak apa, lalui je, akhirnya nanti akan ada kebaikan. Tidak, tanpa melakukan sesuatu, tidak, dan tanpa mempertahankan hak, salah. Tak apalah dipukul pun macam mana pun, tak apalah melihat isteri melakukan tindakan yang merosakkan diri dan maruah diri, tak apa, tidak, ini salah. Tetapi yang saya nak mengatakan di sini bahawa carilah jalan kepada pemulihan, tapi dengan keyakinan bahawa cinta yang lebih besar sedang menguji cinta yang lebih kecil. Saya suka ungkapan ini sebab dia menunjukkan bahawa bila kita kenal kecintaan kita yang paling besar itu adalah lebih kecil cinta kita kepada perkara-perkara yang sedang kita hadapi, kita lalui. Kita tahu cinta Allah sedang menguji cinta kita kepada isteri ataupun suami. Dan jika cinta yang kecil itu rapuh, jangan kata kita menyebabkan pula cinta yang besar itu menjadi roboh. Bila kita berhadapan dengan isu berkaitan rumah tangga yang hampir rapuh ini, jangan kita biarkan pula cinta yang lebih besar, yakni kita ada Allah, kita ada Rasulullah SAW, menjadi roboh. Kita singkirkan, kita buang segala-galanya yang berkaitan dengan Allah. Seolah-olah kita percaya bila masalah berlaku dalam rumah tangga selesai, maka tak ada apa-apa lagi hubungan dengan Tuhan. Alangkah sia-sianya, tuan-tuan puan. Saya Alhamdulillah diberi kesempatan dalam sedikit kekurangan dalam berhadapan dengan pelbagai klien-klien ini. Saya melihat ada setengah perkara itu dia bila ujian berlaku dalam rumah tangga, dia menjadi daya penguat. Tapi dia kena melihat juga bagaimana cara resilient terhadap dua-dua pasangan, dan bagaimana cara betul ansurnya kepada kedua-duanya. Jadi saya tak boleh nak katakan bahawa bila sesuatu berlaku dalam rumah tangga itu maknanya dia akan terus hancur. Tidak. Saya melihat bagaimana seteruk-teruk masalah dalam perhubungan, akhirnya bila berjaya diselesaikan, maka Masya Allah dia makin menjadi indah lagi, makin rapat lagi, akrab lagi dalam hubungan pasangan ini. Jadi benarlah sebagaimana diungkapkan oleh yang Allah sebut, kan, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Setiap yang berlaku dalam kehidupan kita ni, ujian ini sesuai dengan kita punya keadaan untuk menerima. Dan itulah dia dari sudut pandang kita bagaimana untuk kita melihat dan menilai. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, tapi bagaimana pula sekiranya cinta, kasih sayang kita dipersiakan, dan pasangan kita seolah-olah menjadi orang lain yang kita tak kenal, yang kita tak rasa pun dia ni adalah orang yang pernah kita kasih dan cinta dahulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan apakah kita ketika itu akan menjadi kegusaran, kita akan jadi hilang pertimbangan. Apakah kita melakukan segala ruang-ruang yang ada dalam rumah, laci, meja, kereta atau beg pasangan kita itu kita selongkar. Telefon bimbitnya kita buka, emailnya kita baca, Facebooknya kita lihat, dan apa sahaja milik peribadi pasangan kita itu kita bongkar. Adakah ini yang kita nak lakukan? Sebab kita nak melihat, nak mencari kalau terdapatnya bukti bahawa kecurangan pasangan kita itu tadi. Dan bayangkan apa yang akan berlaku pada kehidupan kita siang dan malam. Kita sudah tentu dihimpit dengan perasaan kerisauan, kebimbangan, bagaikan dirasuk. Ada saja yang tak kena. Jadi kerisauan, kebimbangan ini yang perlu kita fokus, ingin menyebabkan mencari titik punca kepada penyelesaian itu agak kabur. Sebab kita terlalu fokus kepada emosi untuk mencari salah. Saya tak kata salah, tetapi yang perlu kita fokus, tumpukan untuk sama-sama mencari jalan penyelesaian kepada keadaan.
Dan mudah-mudahan Haji, mungkin kesempatan ini nanti kita mungkin akan teruskan lagi insya-Allah. InsyaAllah Haji, terima kasih untuk penjelasan berkaitan dengan tajuk bicara kita. Dan anda, soalan-soalan anda sila kemukakan Facebook kita ikim.my dan juga Ikim FM Facebook kita, juga kita bersiaran di YouTube. Dekat YouTube pun boleh anda nak hantarkan soalan. Kalaupun begitu, kalau rasa macam nak private sikit, insyaAllah kita boleh hantarkan juga di talian WhatsApp kami 0112900404. Nama, identiti anda tidak akan kami dedahkan. InsyaAllah soalan-soalan anda akan kami bawakan. Jadi kita rehat seketika, kembali selepas ini bicaranya bersama dengan bahagia Tuan Haji Ikram Hussein, ketika rumah tangga menuju rebah. Seindah sabar dengan UNIC. Mengapakah kita diuji silih ganti tak berhenti, kadangkala tak terdaya. Ada waktu kita tak mampu, ada waktu kita keliru, kita rebah meratapi nasib. Bangkitkan semula harapan kepadanya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Musibah itu hikmah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Sabarlah menyempuni dugaannya. Ujian ini pengajaran untuk kita kembali. Di manakah letaknya keimanan? Fikirlah sedalamnya, wahai insan. Sebaik-baik pembantu. Kabarkan berita gembira, bagimu surga, bagimu surga, bagimu surga. Anugerah Pencinta Nasyid IKIM 2020, APNI 2020 mempersembahkan tema hikmah lagu Rahsia dari Langit, menampilkan penerbit dan komposer Alung Aziz, penulis lirik Tinta, penyusun muzik Eddie Slam, artis Afad dan kumpulan simfoni. Lagu manakah bakal bergelar juara? Saksikan Anugerah Pencinta Nasyid IKIM 2020 pada 20 Disember 2020, Ahad, jam 9 malam melalui platform www.ikim.my, Facebook IKIM FM, di YouTube channel IKIM, aplikasi TV IKIM. Juga tidak ketinggalan dengarkan di Radio IKIM
Inspirasi Inforia Islami. Yup, Inspirasi Inforia Islami. Debaran kian terasa untuk sama-sama kita nantikan Anugerah Pencipta Nasyid IKIM 2020 Ahad ini dalam mudah 9 malam. InsyaAllah bercara kita dalam Dari Hati bersama-sama dengan Bahagia Tuan Haji Ikram Hussein, kaunselor berdaftar kita. Dan tajuk kita bawakan Ketika Rumah Tangga Menuju Rebah. Sebelum saya nak bacakan soalan-soalan sahabat kita yang dah hantar pada minggu ini, kita nak singgah seketika dengan soalan rakan-rakan pendengar yang hantar dengan kita 2 minggu lalu, Haji. Boleh panjang sikit soalannya. Dia kata kalau minggu lepas Haji ada sebut statement komunikasi antara pasangan penting dalam kehidupan perkahwinan. Saya merupakan seorang introvert dan pernah alami trauma kerana pernah diserang oleh ex-wife kepada ex-tunang beberapa tahun yang lalu. Kini saya hampir tuju ke fasa perkahwinan dan pasangan saya telah beberapa kali terasa hati dengan saya kerana saya jenis kurang berkomunikasi. Untuk pengetahuan Haji, saya lebih gemar menyendiri dan menjadi kurang gemar untuk berbicara selepas peristiwa lalu yang menjadi igawan dalam kehidupan saya. Baru-baru ini pasangan saya nyatakan rasa terkilan dengan sikap pendiam saya. Awak ni memang tak nak bercakap ya? Dah kahwin nanti pun senyap je macam ni ke? Tuan, macam mana cara untuk seorang introvert yang pernah trauma sehingga satu tahap nak bercakap jadi tergagap, tak lancar dalam pertuturan untuk tingkatkan skill komunikasi? Dia mohon pandangan dan juga respon soalan beliau ni. Silakan Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Terima kasih Puan dan para pendengar yang saya muliakan sekalian sekalian. Mungkin kita pergi seputar selalu introvert tu apa. Introvert ni salah satu daripada personality yang ada. Saya cuba mudahkanlah pemahaman kita. Seorang introvert ni dia agak pendiam. Dia suka observe. Pendiam tu pun bukan pendiam dengan semua orang, tidak. Mungkin dengan orang yang dia kenal rapat, ahli keluarga, dia akan banyak bicara dia. Dan antara kesilapan kita bahawa orang introvert ni tidak suka jalin hubungan. Itu antara mitos. Mereka suka menjalin hubungan dengan orang lain. Tetapi introvert ni bahkan dia sangat menghargai orang di sekeliling mereka. Sebab bukan senang seseorang nak merapat dengan mereka. Tidak mudah. Tuan-tuan puan, Allahumma salli ala Muhammad. Jadi sebab itulah kita kena faham dulu introvert itu apa. Dan percaya atau tak, orang introvert ni dia adalah antara pasangan yang setia. Sebab tu kadang-kadang orang tersalah menilai orang introvert bila pendiam, sombong, maafkan saya. Kalau beza dengan orang extrovert ni dia akan banyak cakap, nampak ramah, dia tak boleh bersendirian, dia perlu ada orang kat keliling dia. Kalau dia bersendirian, contoh tunggu bas, tunggu ETS dan sebagainya, kalau seorang sebelah buat dono je dengan dia bukan mula telefon, dia cakap, dia mulakan WhatsApp, tak berhenti-henti, panjangan. So orang ni lah yang jenis cepat habis bateri handphone dia. Ini contoh saja. Jadi maksud saya, sebab tu kita kena faham, orang introvert pula berbeza. Dia sangat setia. Dan satu perkara yang akan beri kelebihan kepada pasangan kita yang introvert ni, mereka kawan-kawan tu dia tak ramai. Jadi kalau kita berkahwin ataupun rapat dengan dia, maka kita itulah kawan rapat yang dia ada. Kan mudah. Jadi puan, mungkin dari semasa ke semasa boleh perkenalkan bakal pasangan nanti dengan apa itu personality introvert, pendiam. Dan perkataan tadi, awak ni bila dah kahwin nanti senyap saja ke? Jadi dia perlu penjelasan. Mungkin ada kesempatan ni video ataupun rakaman rancangan kita ni boleh dikongsikan secara tak langsung. Tapi janganlah pula tag nama tu, abang tengok ni. Saya ni jadi isu lain pula. Maksud saya secara tak langsung. Sebab ini sebahagian daripada didikan. Kaedah-kaedah kita dalam memberi faham pada orang. Tak semestinya secara direktif. Mungkin dengan bantuan media sosial misalnya. Jadi saya nak ambil contoh lagi lah, tuan-tuan. Orang introvert ni dia sangat menjaga dalam pergaulan. Saya kata tidak semua. Dan jangan generalisasi. Sebab mereka ni agak malu. Jadi dia akan memilih individu-individu tertentu untuk dia bersosial bersama. Dan kalau mereka dah kenal, dah rapat, dia akan mula boleh berkongsi perkara-perkara. Tetapi mereka sangat selektif. Hatta dengan pasangan. Tapi ketahuilah kalau pasangan tu, dia ada pasangan yang introvert ni, paling dia akan mudah untuk didengari.
Dia boleh mendengar dengan baik. Tapi akan jadi isu kalau pasangan tu tak faham waktu bila pula yang pasangan dia yang introvert ni untuk meluahkan. Sebab dia kena saling sama-sama memberi dan menerima. Dia tak boleh satu pihak saja. Dan pasangan introvert ni dia sangat berhati-hati dalam perbicaraan dia. Dalam dia bercakap. Tadi Puan berkongsi dia rasa macam trauma bila mana ex-wife tunang menyerang beliau. Jadi saya mohon sangat-sangat perkara ini perlu dikongsikan dengan pasangan. Apa perasaan luahkan. Dan mungkin kalau pasangan mungkin Puan rasa tidak bersedia, dapatkan bantuan daripada kaunselor yang berdaftar untuk meluahkan. Dan sebab tak nak nanti jadi unfinished business. Kebimbangan, kerisauan bahawa serangan-serangan itu akan berlaku pada waktu akan datang. Misalnya. Dan tuan-tuan perempuan, bila kita faham beza antara pasangan ini, kita akan lebih mudah untuk menguruskan. Kadang-kadang kita tengok, kita lihat dalam sebuah perkahwinan tu pasangan ni dia sangat vokal, sangat banyak meluahkan perkataan. Kalau kita orang luar mendengar, sakit hati sangat. Hatta dalam pasangan tu sendiri pun sama-sama. Kalau dengar teguran tu pedih, memang rasa sangat kesan dekat hati. Itu mungkin cara elemen peluahan. Dan jangan tanya saya antara lelaki dengan perempuan mana seorang yang lebih pedas kata-kata. Perempuan ni dia bergantung kepada individu. Jangan kata perempuan lebih banyak, maafkan saya, mengumpat daripada lelaki. Tak adanya. Hari kita tengok sama saja. Sebab tu Allah tak kata pun wanita lebih banyak mengumpat, lelaki banyak kurang mengumpat, tak ada. Jadi janganlah kita meletak nilai sesuka hati kita. Seolah-olah antara lelaki dengan wanita ni ada seseorang yang melebihi seseorang yang lain. Tidak. Yang bezakan kita adalah takwa. Jadi yang saya nak mohon sangat perempuan adalah benalah tahap komunikasi. Dan sekiranya kita introvert atau kita extrovert, masing-masing kena lihat keseimbangan antara ni. Kalau perlu dikurangkan, kurangkan. Kalau introvert ni rasa perlu bercakap, maka cakap. Tapi cakap perkara yang boleh mendatangkan kesan yang baik bagi. Dan benar kita lebih banyak berdiam, bagus. Tapi kadang-kadang ada waktu-waktunya kita kena mulakan perbualan. Dan kita mungkin bila ditanya sesuatu, kita boleh olahkan. Tapi jangan sampai kita rasa tertekan. Sebab ada orang haji, kalau dia berpersonality introvert, dia memang cukup suka kalau berada bersendirian. Dia memang cukup suka kalau dia dapat, dia jenis yang suka dekat rumah. Sebab tu, ini contoh paling mudah lah haji. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, kalau orang lelaki dia suka bila contoh hari Sabtu Ahad ni duduk dekat dalam rumah, rehat. Tetapi pada wanita, mungkin mereka waktu rehat itu adalah definisi kepada pergerakan keluar daripada rumah sejauh 92 km jauh. Sehala. Lelaki tak, dia kata dalam rumah lah, apa nak berat-berat, kita dah penat kerja duduk dalam rumah lah. Tapi wanita mungkin tak. Kenapa tak? Kalau tak difahami, akan berlaku pertembungan dalam komunikasi. Seorang nak rehat dalam rumah, seorang lagi nak rehat dekat luar rumah. Tetapi tahu tak, yang lelaki tadi tahu tak, yang isteri nak keluar tu sebab dia dah lama kerja misalnya, ataupun lama sangat duduk kat rumah, kerja dalam rumah. Jadi dia perlukan suasana dekat luar. Dan isteri pun kena faham juga. Suami tadi mungkin dah banyak waktu dia dekat luar, mana dia waktu hujung minggu tu dia nak berada kat dalam rumah. Jadi macam mana nak buat ni? Jadi ambillah jalan tengah. Ini contoh analogi yang untuk kita jangan serius sangatlah. Maka ambillah jalan tengah. Jadi isteri janganlah pergi 92 km. Potonglah separuh ke suku ke, kan. Yang suami pun janganlah seharian dalam rumah saja. Jadi kita kena ada, inilah komunikasi. Puan harap membantu. Allah. Terima kasih Haji. Dan satu lagi soalan sahabat pendengar kita, bila mana kalau dah hilang kepercayaan pada pasangan Haji? Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Tuan-puan yang saya kasih, saya muliakan. Ada kes-kes saya yang mengeluh kenapa suami dia semakin jarang mengirim pesanan ringkas, WhatsApp lah zaman sekarang ni, kan, yang penuh dengan kata-kata cinta, sayang, rindu, macam waktu mula-mula kahwin dahulu. Kalau dia tambah lagi, dulu
kalau dia tak kirim selalu, okey lah. Sebab satu SMS tu 10 sen, 10 kupang, 3 kupang. Yang lain ni WhatsApp free je kot. Dia kata. Jadi, kalau ada pun bahasanya tak sehangat macam dulu. Jadi pertanyaan ditambah, apakah pasangan ni dah, suami saya, isteri ni dah jemu dengan saya. Dan itulah, kalau kita dapat lihatlah. Kadang-kadang suami semakin mahal dengan senyuman. Mungkin isteri pula kena berlapang dada, mungkin sudah banyak diam daripada bertanya misalnya. Dan begitulah juga kita lihat resmi lelaki, makin banyak bebanan, makin sedikit peluhan perkataan, perempuan. Dan kesukaran kadang-kadang timbulkan kesenyapan. Ada isu-isu yang membebani fikiran suami, kadang-kadang menyebabkan dia kebisuan. Dan itu kadang-kadang adalah petanda kepada ketenangan yang semakin menghilang. Dan pelbagai cabaran hidup sekarang ni mendatang, tuan-tuan. Dan menjadi suami ni bererti dia mengucapkan selamat tinggal kepada alam bujang dia, yang penuh dengan kebebasan, dengan pelbagai serba kebolehan. Dan akan jadi masalah jika tak pandai nak mengawal hati, nak mengurus emosi. Semakin bertambah usia perkahwinan, hidup akan menjadi sunyi. Sebab itu, bila rasa ada isu dalam rumah tangga, saya faham. Saya selalu ambil analogi ni. Kalau yang rosak adalah peti ais kita, adakah kita akan buang semua ni? Tidak. Kita akan mencari bahagian-bahagian tertentu yang perlu diganti. Sama juga dalam perhubungan ini, tuan-tuan. Jangan disebabkan 10 perkara yang berlaku dalam perhubungan yang kita terasa hati. Yelah, kita boleh senaraikan lah, marah, malas, 10 dah ni, Haji dah 10 ni, maka adakah perkahwinan kami ni dah ke arah kepada kerapuhan? Boleh jadi ya, boleh jadi tidak. Tapi kenapa kita nak memandang daripada sudut yang negatif, sedangkan kita lebih banyak perkara-perkara positif yang boleh kita tumpu dan fokuskan. Mungkin ketika itu adalah permulaan untuk berhenti sekejap, mengadakan perbincangan bersama pasangan. Bang, abang perasan tak kita punya komunikasi ni makin kurang, mesra tak macam dulu. Kita makin kurang keluar sama-sama, ambil udara kat luar. Kita kurang berjogging ke, kita kurang lepas PKP ni, majlis-majlis agama kita kurang pergi bang. Jadi mungkin kita kena cari jalan solusi ni. Sebagai contoh, tuan-tuan, kuliah Ustaz Muhadir Kitab Kabul Salim ni nak berlangsung ni 23 Disember. Mungkin kita boleh sama-sama daftarkan sama-sama bang. Kita duduk dekat depan komputer, notebook ke, kita belajar sama-sama. Contoh, bagilah lontaran-lontaran ada yang membina. Dan soalan-soalan pula soalan yang membina. Abang, yang ada apa-apa yang boleh berbantu ke? Ada apa-apa yang nak luahkan ke? Tapi kena bersedia lah bila bertanya tu kan. Isteri memang dia akan satu-satu, dia akan bagi. Tapi kita pula lah yang menerima macam mana. Sedia membuka ruang, maka sedialah menerima untuk dipenuhkan ruang tersebut. Maksud saya sama-sama. Dan saya mengharapkan tuan-puan, kalau dulu masa kita muda-muda, kita boleh bergayut dekat telefon, berjam-jam. Boleh bergaduh pula dengan orang dekat belakang tu. Bila dekat telefon dekat public phone kan, masuk shilling keting jatuh tu kan. Kenapa? Sebab cinta. Jadi kalau kita lihat sekarang kat mana pagi ni, jadi ada seorang sahabat saya dia bergurau lah, dia jelaskan kalau wanita ni gurauan sajalah perempuan, mulut seorang wanita dia semakin becok bila berumah tangga. Sebaliknya mulut seorang lelaki ni dia semakin terkunci bila bergelar suami. Agak-agak kenapa? Kata kawan saya ni, sebab isteri ni dia mula diasak dengan kesibukan sebagai suri rumah, sebagai orang yang bekerja, sebagai seorang ibu. Maka dia akan banyak lagi bercakap, dia akan banyak mengarah, dia akan banyak menegur. Kalau tak dikawal, seorang isteri ni boleh bertukar daripada seorang wanita yang penyenyap menjadi seorang pelete yang tanpa rehat. Sebab kaedah mereka meluahkan adalah perasaan kepenatan begitu dengan perkataan. Tuan-tuan.
Haji. Saya. Terima kasih Haji untuk bicara kita itu. Soalan-soalan daripada sahabat pendengar itu. InsyaAllah kita berehat sekejap. Kembali selepas ini soalan lain akan kita kemukakan. Jadi anda jangan ke mana. Teruskan setia bersama kami. Dengarkan di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Pastinya dari hati kita berkongsi mencari solusi. Ayo sertai kempen Jom Menyumbang RM50 demi pembebasan Masjid Al-Aqsa dan Palestin. Hubungi kami 03-8926-7019 dan layari Facebook Aman Palestin. Dengan roh, dengan darah, kami berkorban untukmu ya Aqsa. Ini Pak Ya, pekebun kecil sawit. Pak Ya ada sijil MSPO yang ditanggung sepenuhnya oleh kerajaan melalui MPOB. Dengan melaksanakan MSPO, persekitaran kerja selamat, hasil tinggi dan berkualiti. Daftar segera sebelum 31 Disember 2020 atau anda berdepan tindakan undang-undang. Hubungi hotline 03-8911-0192 atau nombor yang tertera. Juga boleh kunjungi pejabat MPOB berdekatan. Apakah makanan sunnah dan apakah perbezaannya dengan pemakanan sunnah? Sejauh manakah keberkesanan produk-produk tersebut perlu dibuktikan melalui kajian dan penyelidikan? Apakah cabaran dalam isu pemakanan halal dan hak-hak pengguna Islam untuk mendapatkan makanan halal serta berkhasiat? Semuanya dibahaskan dalam buku Makanan Antara Sunnah dan Sains, terbitan Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Jom dapatkan segera buku ini dengan tawaran diskaun menarik di www.ikimniaga.my atau hubungi Unit Pembangunan Ekonomi dan Pemasaran di talian 03-6204-6389 atau 03-6204-6388. Dapatkan sekarang. Penyampai berkaliber. Assalamualaikum junjungan Nabi Muhammad sallallahu Pengisian bermutu. Inspirasi, Inforia, Islami, semuanya di IKIM. Anugerah Pencinta Nasyid IKIM 2020 APNI 2020 mempersembahkan tema dan lagu benar, menampilkan penerbit dan komposer A.G. Koko, penulis lirik John Bear, penyusun muzik A.G. Koko dan Sufrin G, artis Halim Ahmad dan kumpulan Zain. Lagu manakah bakal bergelar juara? Saksikan Anugerah Pencinta Nasyid IKIM 2020 pada 20 Disember 2020, Ahad, jam 9 malam melalui platform www.ikim.my, Facebook IKIM FM, di YouTube channel IKIM, aplikasi TV IKIM. Juga tidak ketinggalan dengarkan di Radio IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Ramainya orang susah musim COVID-19 ni sebab tak ada sumber pendapatan. Sebab itulah kita kena jadi sebahagian dari pembayar zakat. Boleh juga bantu golongan yang terkesan ni. Dan lagi, kalau kita bayar sebelum 31 Disember, dapat pula rebate cukai. Mana dah dapat peluang macam ni? Dunia dapat, akhirat pun dapat. Layari www.zakatpenang.com. Cepat tunaikan zakat sebelum 31 Disember untuk mendapat rebate cukai. Bang, ni campur ni satu lagi. Berapa bang? Okey, kejap. Ni harga dia. Murahnya bang. Radio IKIM sedang mempromosikan pakej iklan Kobo dari Oktober sehingga Disember 2020. Beli banyak-banyak dapat murah. Wow, tempah sekarang sementara masih ada. Hubungi 012-686-9236 atau 017-345-2564 tertakluk kepada terma dan syarat. Kuala Terengganu 100.2 FM. Ekspresi IKIM Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami, terima kasih atas perhatian anda. Waktu ini bersama-sama dengan saya dan juga yang bahagia Tuan Haji Kramusin, kaunselor berdaftar, kita bawakan dalam segmen Dari Hati saat ini untuk kita dengarkan ketika rumah tangga menuju rebah. Soalan-soalan sahabat pendengar kita nak ajukan bersama-sama pada malam ini. Kita nak teruskan, ada satu soalan kita nak dengar daripada sahabat kita yang bertanya pada malam ini. Dia tanya dengan kita, Haji, dia kata, saya nak bertanya pasal rumah tangga. Kalau isteri minta cerai, dah 12 kali minta cerai katanya, mesti ceraikanlah.
Kalau tak ceraikan kita jadi dayus, betul ke? Satu. Kejap lagi Aziz, satu lagi soalan. Hubungan semakin jauh macam mana? Adakah tanda jodoh kita ke arah tidak? Okey, soalan ni. Silakan Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Tadi pertama, isteri minta cerai 12 kali daripada kita dayus. Saya yakin hukuman berkaitan ini boleh kita tanyakan kepada guru-guru kita, misalnya Ustaz Muhammad Lutfi Muharram ataupun Datuk Naim nanti dan juga Prof Aziah, insyaAllah. Cuma saya nak fokus kepada kalau isteri minta cerai, dan saya nak mohon jadi penyejuk pada suasana dahulu. Ini yang paling penting. Saya faham 12 kali, 13 kali sudah tentu mesti ada isu yang berlaku, kan? Dan Tuan izinkan kita untuk berbicara secara lebih berlapang dada pada waktu ini. Dan saya yakin mesti ada isu. Dan saya yakin Tuan pun sedar isu itu, dan masing-masing sedang mencari solusi terhadap perkara yang sedang berlaku dalam rumah tangga waktu ini. Dan saya mohon sangat-sangat untuk mencari jalan orang tengah dahulu, untuk mendengar pertimbangan yang berlaku antara kedua-duanya. Ini sangat penting, tuan-tuan, sebab kita daripada satu sudut, Masya Allah, saya puji sebab suami tadi mampu bertahan 12 kali permintaan, permohonan. Dan ini satu kekuatan yang saya katakan tadi, yang saya gambarkan adalah peti ais tadi yang rosak. Maka kalau rosaknya itu, kita ganti yang rosak saja, bukan keseluruhannya yang kita buang. Mana kita akan berusaha dahulu baiki waktu perkara yang perlu dahulu. Dan tadi ada juga yang bertanya macam mana kalau adakah hubungan semakin jauh, macam mana, adakah hubungan jodoh ke arah tidak kekal. Wa'iyazbillah min zalik. Yang saya katakan, kita cari waktu untuk tekan butang pause, berhenti sebentar. Sama ada pasangan suami atau isteri, untuk kita muhasabah agak-agaknya dalam tempoh perkahwinan ini dah ke mana dah bawa, dah dapat redha Allah ke belum agak-agaknya, apa yang dah dilakukan dalam hubungan ini. Perempuan kadang-kadang bila berlaku isu dalam hubungan ni, kan, dia bukan semata-mata ke arah perpisahan, dan barangkali ada perkara-perkara yang nak Allah untuk kita muhasabahkan, yang untuk kita lihat. Dan tanyalah dari jujur daripada hati kita dan semua. Setiap sekali permasalahan berlaku dalam rumah tangga tu, adakah hanya berpihak daripada pasangan kita semata-mata pelakunya? Kan? Okey, mungkin betul daripada pasangan, tapi adakah kita langsung tak pernah melakukan kesilapan, kesalahan, dosa dan perkara lain? Kan? Dan jadi ini antara perkara-perkara yang nak kita musabahkan bersama-sama, supaya kita sentiasa tidak menunding jari kerana kita turut sama dalam isu ini. Dan untuk saya fahamkan situasi ini, tuan-tuan, maksud saya, kalaulah suami itu diuji dalam keadaan tersebut, kita juga sebagai isteri ataupun kita sebagai suami juga sedang diuji dengan keadaan isteri ataupun suami kita tadi. Ujiannya adalah untuk memulihkan dia, untuk menarik balik dia ke jalan yang Allah redai. Dan ini yang penting, untuk kita cari jalan, untuk sentiasa mencari big why, bukan how. Sebab bila kita tanya bagaimana, pelbagai kalau tu akan timbul, berbagai jika akan timbul, yang akhirnya akan membuka jalan-jalan syaitan, kan? Sebab right mental attitude ni sangat penting dalam melayari bahtera rumah tangga. Dan sikap kita yang betul dalam menghadapi cuaca rumah tangga ni penting. Saya selalu ambil analogi, kalau kita ditegur, pedih rasa dekat hati, bukan? Dan seorang suami tu dia pasti akan rasa ego dia tercalak, sebab dia rasa bahawa dia tahu semua benda. Kalau isteri kata, bang, cukuplah, motor tu rosak dah, kan? Asyik mati dekat tengah jalan, bahaya, kan? Abang, kita kan ada anak-anak yang masih kecil, tak apalah, kita laburkan sedikit duit ni bang, beli motor yang baru untuk keselamatan diri dan kita semua. Suami rasa seolah-olah, oh, aku ni tak mampu ke, sebagai contoh. Jadi apa yang akan berlaku nanti, tuan-tuan, keegoan suami itu tercalar, dan ini akan menyebabkan berlakunya satu salah faham.
tuan-puan. Dan kat sinilah perlunya ada perasaan give and take lah dalam menghadapi cuaca rumah tangga yang pelbagai. What happens in you bukan what happens to you. Kan? Ini penting sebab kita kena mengambil berat, kena mengambil tahu. Kan? Tak semestinya kalau yang menegur tu isteri atau anak kepada suami, seolah-olah mereka nak downgrade kemampuan kita. Tidak. Kalau kita rasa downgrade, maknanya ego kita terlalu tebal dan meninggi. Ini akan jadi masalah. Dan untuk kita kekalkan positif, cinta ni dia perlu sikap positif, tuan-tuan. Dia tak boleh negatif, tak boleh cemburu yang berlebihan. Dan tanpa sikap yang positif ni, cinta akan terurai, terbarai, dan kebahagiaan akan berkecam. Dan insyaAllah Haji, mungkin selepas ni saya akan kongsi beberapa lah bentuk sikap yang positif perlu untuk sama-sama kita amalkan insyaAllah. Haji, terima kasih Haji. InsyaAllah sahabat pendengar, rakan-rakan saya, soalan-soalan anda insyaAllah kita nak kemukakan selepas ini. Sekali lagi sebelum kita masuk untuk fasa kedua perbincangan kita jam 10 malam, kita bersiaran sehingga jam 10.30 malam. Soalan-soalan anda selanjutnya akan saya kemukakan selepas ini. Jadi anda jangan ke mana. Kembali selepas ini, dari hati kita berkongsi mencari solusi. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Apa cerita warna pagi Dengarkan. Uwais bin Amir Al-Qarni yang Nabi kita pernah sebutkan, beliau ini bukanlah orang yang terkenal di kalangan orang-orang yang hidup pada zaman tersebut, bahkan tak dikenali pun oleh orang-orang kampungnya, tapi beliau cukup terkenal di sisi penduduk langit, iaitu di kalangan para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidupnya kita di atas muka bumi ini, kita tidak boleh berbangga pun sebenarnya bila diri kita ni famous, bila diri kita ni terkenal di hadapan penduduk bumi. Tetapi kita inginkan adalah bagaimana diri kita, bagaimana nama kita disebut di kalangan penduduk langit, di kalangan para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau satu orang yang berbangga-banggakan dengan followersnya di Facebook, followersnya di Instagram mungkin berjuta-juta, tetapi berapa banyak para malaikat? Adakah sama berjuta para malaikat yang menjadi followers di sini? Bagaimana kita harapkan juga ramainya orang yang mengenali diri kita di atas muka bumi ini, maka kita ingin juga nama kita ni disebut oleh demikian ramai para malaikat di sisi para malaikat di langit Allah Subhanahu wa taala. Topik kita hari ini tentang mengetuk pintu langit bersama Al-Fadhil Ustaz Bashir Muhammad Al-Azhari pagi ini. Pencinta nasyid IKIM 2020, APNI 2020 mempersembahkan tema takwa, lagu Ittaqullah, menampilkan penerbit dan komposer Yasin Sulaiman, penulis lirik Frizdan, penyusun muzik Faris Tagi, artis kumpulan Intim. Lagu manakah bakal bergelar juara? Saksikan anugerah pencinta nasyid IKIM 2020 pada 20 Disember 2020, Ahad, jam 9 malam melalui platform www.ikim.my, Facebook IKIM FM, di YouTube channel IKIM, aplikasi TV IKIM. Juga tidak ketinggalan dengarkan di Radio IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Wadah ilmu sepanjang hari, berkongsi santapan sanubari. Pastinya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Semestinya bersama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami jam 10 malam untuk kita bawakan lagi perbincangan kurang lebih 30 minit ini untuk sama-sama kita dengarkan dari hati kita berkongsi mencari solusi bersama dengan bahagia Tuan Haji Ikram Hussein, kaunselor berdaftar kita. Bicara kita pada malam ini kita dengarkan ketika rumah tangga menuju rebah. Soalan-soalan sahabat kita Haji ada yang bertanya, kita nak saya rangkumkan ini berkaitan dengan isu kewangan, isu pemberian nafkah dan sebagainya. Ada soalan yang dikongsikan. Dia kata suami tak solat, bahkan kerja pun tidak. Tak ada nafkah diberi kami anak beranak. Siang tidur, malam berjalan melepak dengan kawan-kawan. Sayalah siang malam menjemput rezeki. Saya pun sudah nasihat juga, bercakap dengan dia agar solat, kerjalah walaupun gaji tak besar. Janji ada gaji untuk dirinya sendiri pun tak apa. Akan tapi tak ada
action. Saya mohon nasihat. Itu satu. Juga soalan lagi sahabat kita berkaitan dengan isu ini. Ada yang cakap bidadari tak tinggal dalam neraka, perlu dihuraikan dalam kursus perkahwinan katanya. Sebab kalau dapat jodoh yang mahu hidup have-have tapi malas bekerja dan asyik mengharap isteri bekerja dan bayar separuh. Itu lagi satu isu. Dan kita pun kalau bersama dengan Yang Amat Arif, bersama dengan Prof. Dato' Aziah sendiri, ini antara perkara-perkara yang sering menjadi permasalahan hari ini bila mana ada isu-isu nafkah tanggungjawab ini yang tidak tertunai. Haji, silakan. Rangkuman tadi, pertama suami tak solat, tak bekerja, lepak dekat luar, minum dekat luar, isteri saja yang bekerja. Kemudian yang keempat tadi, ya betul, saya setuju, banyak sekarang ini terpesona dengan kehidupan have-have ni, melihat orang lain berada dalam keadaan yang mewah, kan, kehidupan bangsawan dan kayangan, kita terus sama nak ada. Beli kasut mahal-mahal, sneakers mahal-mahal, tapi akhirnya tunai di tangan tiada. Jadi ini yang berlaku hari ini. Kenapa? Kerana kita meletakkan material itu melangkaui jangkauan rasional. Dan tadi satu perkara mungkin saya nak sentuh dulu, macam contoh isteri bekerja, suami bekerja, tapi bayaran separuh-separuh. Suami tahu bahawa isteri tahu bahawa suami mampu untuk membayar jumlah-jumlah tertentu, tapi suami tetap juga menyuruh. Izinkan saya untuk melihat dari satu sudut pandang yang sedikit berbeza dalam isu ini. Yang pertama, tuan-tuan dan puan, ya, kita rasa bahawa keadaannya suami meminta isteri untuk sama-sama menanggung kos bersama. Mungkinlah rumah, utilities dan sebagainya, tetapi tidakkah itu mungkin menjadi sebab penolak untuk isteri turut sama bersedekah dalam keperluan bersama keluarga? Itu pandangan saya. Dan tuan-tuan puan, kenapa saya nak cuba menjadi orang tengah yang mengharmonikan suasana, untuk kita faham kadang-kadang cara Allah mendidik kita ni tidak sama dengan logik akal kita berfikir. Kita nampak suami mampu, kenapa dia suruh aku juga sama-sama tanggung keluarga ni? Ya, dari satu sudut, tetapi mungkin itulah caranya untuk kita sediakan sedikit wang keperluan kita untuk keperluan rumah tangga. Jadi itu kan jadi satu sedekah. Sekiranya isteri bekerja, jangan lupa keizinan yang diberikan oleh suami terhadap perempuan itu adalah satu mahar yang cukup besar. Saya ambil kaedah itu. Maknanya keizinan yang sangat besar. Jadi apalah sudi kiranya sedikit daripada pendapatan yang ada itu diberikan kepada keperluan keluarga. Jadi untuk meringankan beban bersama. Ini satu sudut pandang yang berbeza. Tetapi suami jangan pula mengambil kesempatan sehingga semua perkara itu nak dibebankan kepada isteri. Ini salah lah. Sebab kita kena faham hukum dalam memberikan nafkah ini. Ini penting. So apa Haji? Ada pasangan yang berantakan bila jumpa, antara bila tanya macam bila melakukan sesi kaunseling ni, sampaikan bersesi-sesi tak jumpa jalan isu yang berlaku. Akhirnya satu pertanyaan saya tanya, tuan, puan, terus terang dengan saya, bagaimana dengan pemberian nafkah? Isteri bekerja, tuan pun bekerja, bagaimana? Kedua-duanya diam. Suami tanya saya, dia bekerja takkan saya nak kena bagi nafkah juga, kan? Saya tanya, puan, ada tak bila kita aku beritahu dekat suami, ada persetujuan, kan? Abang tak payahlah bagi nafkah, saya tanggung sendiri. Tak ada rupanya. Dan jadi ini mungkin saya kata jadi faktor antara isu. Dan subhanallah, Allah tetapkan takdirkan bahawa bila saya kata apa kata tuan, bagi tempoh masa dalam sebulan ini, dalam teruskan hubungan kekeluargaan ini, lihat, tapi mulakan dengan pemberian nafkah. Dapatkan pandangan qadi, bagaimana bahagian-bahagian yang perlu diberikan kepada pasangan. Itu yang asas rumah, pakai, makan. Jadi yang lain mungkin boleh bertanya pada yang ahli, iaitu qadi.
Jadi subhanallah dalam tempoh sebulan tu mereka melakukan perkara yang kami bincangkan bersama-sama. Dan bila saya dah dapat maklum balas, subhanallah, rumah tangga tu makin lancar perjalanan dia. Tidakkah kita rasa bahawa ini adalah sebahagian daripada pemberian kurniaan Allah dalam isu yang berlaku, tapi akhirnya Allah sedang menyelesaikan masalah yang lebih besar, iaitu suami mungkin terleka untuk memberikan nafkah kepada isteri dan anak-anak. Jadi subhanallah tuan-tuan, tak ada istilah kebetulan, melainkan semua ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya nak mohon untuk kita bermuhasabah, melihat dan menilai. Baik, tadi kemudian tentang suami lepak, tidak bekerja, dan saya sebenarnya ada satu gerakan, bukanlah gerakan apa, saya menggerakkan satu kesedaran untuk menolak, maafkan saya, biawak hidup. Jadi ini berlaku hari ini. Tementang isteri bekerja, kemudian suami sekadar mata-mata duduk kat rumah saja. Mula-mula memang cinta lah, tapi lama-lama isteri penat. Bila balik ke rumah tak ada apa-apa pun yang dilakukan. Lainlah kalau ada persetujuan bersama. Abang, gaji saya besar, kita ada anak-anak, saya mampu jaga semua rumah ni, kepala rumah sebagainya. Abang dulu kat rumah. Nah, ini kita persetujuan bersama. Ini saya dah tanyakan kepada para asatizah kita. Dibolehkan, dibenarkan. Tetapi dengan syarat ada keredaan antara kedua-duanya. Tapi lebih penting adalah suami bukan duduk saja, tapi ada sesuatu yang dilakukan. Mana melebihi keperluan yang dia ada. Sebab kena ingat, kita lelaki ni adalah pemimpin kepada rumah tangga. Jadi saya nak kata beginilah. Tidakkah kita rasa sesuatu bila melihat pasangan kita, terutama isteri kita yang bekerja bersungguh-sungguh dekat luar sana, membawa rezeki ke dalam rumah, sedangkan kita tak ada isu apa-apa pun, kita mampu, tapi tak nak. Kena faham ni. Kalaulah suami tadi nak menjaga anak yang mungkin kesakitan, anak yang berkeperluan khas, itu perkara yang berbeza. Ini isu, saya harap tuan-puan faham dengan teliti. Jadi tapi isunya adalah malas, tak nak. Ini masalah. Saya khawatir perkara ini akan menyebabkan hilangnya keberkatan dalam rumah tangga. Dan apa pun syaratnya adalah pastikan ada persetujuan bersama. Dan redha meredai antara kedua-duanya. Dan tolonglah saya nak mohon sangatlah dekat luar sana. Kalau ada para suami yang tak ada rasa apa-apa pun bila tak bekerja ni untuk mencari nafkah untuk keluarga ni. Apa agaknya yang kita nak beri, tahu pada orang lain, bila kita sanggup dan tergamak menghabiskan pendapatan isteri pada jalan yang sia-sia, tak datangkan faedah kesan. Dan saya mohon sangat-sangat kesedaran tentang keperluan untuk kita menolak kehidupan biawak hidup ini. Saya agak bertegas dengan isu ni. Banyak rumah tangga yang berguncang disebabkan ini. Dan mungkin kita boleh buat tajuk yang lain kot, bagus ni tajuk. Jadi saya harap sangat-sangat ada kesedaran lah dekat luar sana, yang nampak isu ni, mohonlah berikan kata-kata yang berhikmah kepada mereka. Jangan terus menghukum, sebab kita tak tahu apa yang berlaku dalam rumah tangga mereka. Mungkin mereka dah ada MOU, dah ada persefahaman bersama. Okey, itu okey. Ini masalahnya yang malas sengaja. Harap membantu dah, insyaAllah. InsyaAllah. Satu soalan lagi juga berkaitan dengan isu keuangan dan ekonomi. Sahabat kita berkongsi, apakah rumah tangga kita rebah akibat faktor ekonomi dan keuangan yang terpaksa pasangan berpisah dengan rela hati demi elakkan perkara yang akan menyebabkan perceraian yang menyakitkan hati? Mungkin pasangan belum berkahwin ke je, saya pun tak pasti. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Tuan-tuan yang saya muliakan sekalian, mari kita sama-sama fokus pada tanggungjawab, bukan menuntut hak. Suami kata pada isteri, yang hak abang ni balik rumah kena ada kopi 3 sudu. Tu hak abang. Awak kena layan abang daripada masuk rumah sampai sekian-sekian.
Kepada isteri pula cakap, abang, hak saya ni abang kena sediakan 3 pasang pakaian setiap bulan. Hak saya ni abang kena sediakan makanan 6 kali sehari. Tuan-tuan, bayangkan kalau semua menuntut hak masing-masing, suami minta hak dia, isteri minta hak dia, apa akan berlaku? Kan? Contoh waktu kita sedang dalam PKP ni, kan? Ada yang di kalangan kita yang makin berkurang pendapatan dia. Dan bayangkan kita sentiasa minta hak. Kan? Makan saya mesti 3 kali sehari ni. Tak boleh ni, sekarang dah masuk PKP 2 kali je awak sediakan. Mana boleh macam ni? Salah, tuan-tuan. Dan sepatutnya perkahwinan kan melengkapkan, memahami. Dan bukan nak difahami saja semata-mata. Ini akan jadi masalah. Kan? Dan inilah antara penyebab kepada punca hati kita tak tenang. Dan bila kita hilang kebahagiaan dalam kehidupan. Sebab kebanyakan manusia, dia nak mempertahankan perjuangan dia untuk mendapatkan hak semata-mata. Dia akan marah, dia akan keluh dan sesama berkata, aku sepatutnya dilayan begini dan begini. Dan kebanyakan situasi kita hari ini, kita sering mendapat apa yang kita tak jangkakan. Kan? Dan selagi kita hidup, kita akan alami pelbagai situasi yang mana susu yang kita berikan, tubuh yang diterima sebagai balasan. Dan Masya Allah, daripada persoalan tadi, sekiranya sedang nak membina rumah tangga. Kan? Pada saya, Haji, ada satu kes lah. Mereka ni tinggal beberapa jam lagi untuk akad nikah. Tapi pasangan dia selepas kejadian tersebut lah, kan, dua-dua trauma, jumpa saya, tapi berasingan lah. Dan mereka katakan, salah ke saya, yang pasangan ni, salah ke saya? Waktu akhir tu memang saya dah rasa tak ada rasa nak membina hubungan ni. Kan? Jadi takkan saya nak kata salah, awak berusaha. Betul daripada satu sudut, tapi daripada sudut lain kita nak memberi harapan pada orang, menenangkan keadaan. Yang menghukum dah ramai ni, orang yang datang ke majlis, kan, dah bersedia untuk majlis. Tapi bayangkan pasangan ini kalau tak ditenangkan dan tak diberikan harapan bahawa kasih sayang Allah tu lebih besar daripada isu yang sedang mereka hadapi. Dan kalau mereka ni tak disedarkan bahawa hikmah-hikmah yang baik yang sedang menanti setelah apa yang tak terjadi. Saya harap tuan-tuan faham. Jadi saya nak kata, kita ni, pemikiran kita tu mungkin satu titis daripada laut yang besar. Tapi Allah dah atur pada kita lebih luas lagi. Dia tahu dah kalau nikah begini-begini akan berlaku. Kan? Jadi Allah tahu apa yang kita perlu dalam kehidupan, tuan-tuan. Jadi saya kata, tuan, puan, benar dari satu sudut mungkin ada rasa malu. Ini saya katakan mustahil kan tak ada rasa begitu. Dah bagi kawan-kawan, dah bagi saudara mara, ini tak jadi, tak berlaku. Tapi daripada satu sudut yang lain, hikmah Allah ni luas dan tak terputus pun setelah apa yang tak berlaku waktu itu. Jadi apa sahaja yang kita hadapi dah, sama ada baik atau buruk, pasti tetap akan ada hikmah dia. Dan hari ini Haji, tadi saya kata kat Haji kan, kebimbangan saya sebab kawasan rumah saya dalam keadaan yang gelap. Tapi apa yang kita buat Haji, kita sedia dari satu sudut teknikal yang lain kan. Jadi itu hikmah kan. Dan kadang-kadang inilah saya kata, di luar daripada pemikiran kita sebagai manusia biasa. Sebab Allah tahu apa yang kita perlu. Kita ni punya mahu ni banyak, tuan-tuan. Jadi saya mohon, ada satu perkara bila dah berlaku tadi, mungkin isu kewangan dan sebagainya, tak terjadi, hubungan tu tak diteruskan. Pasti kebaikan tu akan ada nanti. Pasti. Walaupun pada waktu itu kita melihat keburukan, rasa malu dan sebagainya. Tuan-tuan puan, serahkan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Dia Maha tahu apa yang kita perlukan. Wallahu a'lam. Saya terima kasih Haji. InsyaAllah kita nak berehat sekali lagi. Kembali selepas ini untuk soalan. Ada sahabat kita berkongsi soalan di YouTube. Kejap lagi saya nak bacakan responnya. Jadi jangan ke mana, teruskan setia bersama kami. Dari hati kita berkongsi mencari solusi. 1 jam setiap hari membangun motivasi diri. Dengarkan alunan ayat suci Al-Quran dan seruan azan bersama segmen Renungan Hikmah setiap hari jam 7 hingga 8 malam di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. We're here today. We don't know if we're going to be here tomorrow. Take that time. Show your love to Allah and ask Him for His forgiveness. I ask Allah subhanahu wa ta'ala for me and you forgiveness, and that He cleans our hearts to
Today, the people in the world, my dear beloved brothers and sisters, not only Muslims, non-Muslims, they need love. People need love. Today, people change their religions into tools to hate. They erect walls of hate under the banner of love, under the banner of faith. Don't do that. Love yourself, love others. Love the Creator, love the creation. Love God, love people. Love, the power of love is important. Anugerah Pencinta Nasyid IKIM 2020, APNI 2020 mempersembahkan tema amanah, lagu Saksi Syahadah, menampilkan penerbit dan komposer Hafiz Hamidun, penulis lirik Fetri Yahya dan Hafiz Hamidun, penyusun muzik Caan, artis kumpulan Aula. Lagu manakah bakal bergelar juara? Saksikan Anugerah Pencinta Nasyid IKIM 2020 pada 20 Disember 2020, Ahad, jam 9 malam melalui platform www.ikim.my, Facebook IKIM FM, di YouTube channel IKIM, aplikasi TV IKIM. Juga tidak ketinggalan dengarkan di Radio IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Dengarkan kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Faiz Haji Osman di sini bersama-sama dengan anda bicara kita untuk segmen Dari Hati pada saat ini, insyaAllah. Soalan sahabat kita nak ajukan, ada rakan kita berkongsi waktu ini soalan yang dia kemukakan bersama-sama dengan kita di YouTube. Dia kata jika diuji dengan pasangan curang dan sering makan luar, berkemungkinan pasangan itu akan terdedah dengan penyakit kelamin, HIV. Perlukah mempertahankan perkahwinan yang lambat laun akan memudaratkan pasangan yang tidak berdosa, Haji? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang halal itu jelas, yang haram itu pun jelas, kan? Jadi kalau terbukti berserta dengan bukti, maka sudah sampailah waktunya. Setiap perkara itu dia ada limitasi, tuan-tuan puan. Sebab itu indahnya agama kita ini, yang diura-urakan sebagai pelbagai perkara negatif. Tapi inilah indahnya agama, kan? Tidak menindas sama ada lelaki ataupun wanita. Bahkan dilebihkan lagi keperluan terhadap wanita. Jadi dalam keadaan tertentu, dalam keadaan tersebut, sekiranya sudah terbukti cinta itu hanya akan menyebabkan kemusnahan, kehancuran dan juga membahayakan, maka teruskan, sebab dalam kita ni akhirnya kita perlu ada keep hope alive, kan? Pastikan sentiasa ada harapan dalam kehidupan kita ni. Dan perbanyak lagi jalan-jalan yang baik. Katalah tuan-puan, dalam dunia ni kita kena sentiasa yakin ramai orang baik dekat dalam dunia. Katalah dalam hidup kita ni kita tak berjumpa dengan seorang pun orang yang baik dalam dunia ni. Dan tetapi ketika itulah kita kena buat keputusan untuk menjadi salah satu daripadanya, iaitu orang yang baik. Dan maksudnya hidup ni ada sampai satu waktu kita perlu istirahat. Ada sampai satu waktu mungkin kita perlukan waktu untuk sekejap, kan, berpisah, untuk melihat dan menilai faktor hubungan. Ini balik kepada isu tadi, yang serius tadi, kan. Sebab itu indahnya kehidupan kita bila disandarkan dengan syariat, dan dapatkan nasihat daripada mereka-mereka yang berkeahlian, kan. Dan subhanallah, ingat tak Haji, dulu masa mula-mula kita bersiaran, ada sahabat kita yang bertanya, dan bila mereka seorang ada isu diuji dengan isu HIV, dan seorang lagi pasangan dia tu tak ada HIV. Dan Haji, saya lupa, mungkin saya tak pernah kongsi dengan Haji, saya berkesempatan untuk jumpa pasangan saya. Dan jadi subhanallah, akhirnya mereka bertemu jodoh. Tapi dengan SOP tertentulah, dalam mereka berkahwin tu. Dan tak semudah itulah sebenarnya mereka berkahwin. Ada bantahan daripada pihak isteri, kan, ahli keluarga, kan. Tapi subhanallah, sehingga ke hari ini mereka bahagia. Berapa lama tu, ingat 7 tahun lepas ke rasanya, kan? Dan alhamdulillah pasangan tu sihat, walaupun tak dikurniakan dengan cahaya mata,
Tapi kata mereka sangat bahagia. Subhanallah. Nikmat apa lagi tuan-puan yang nak kita kufurkan, yang kita nafikan. Subhanallah. Setiap masalah dia ada jalan-jalan dia. Tinggal kita jangan pandang dari satu sudut kita yang sangat kerdil ni tuan-puan. Pemikiran kita ni kecil. Jadi jangan nak berbanggalah kalau kita kata belajar tinggi tak ke mana pun sampai kita merendah-rendahkan orang lain. Maafkan saya. Kadang-kadang bila kita dah ada satu pendidikan yang tinggi, asatizah, ustaz-ustaz yang tak ada pendidikan tinggi yang sama, kita pandang rendah pada saya. Itu kan penyakit kesombongan. Sombong ni daripada siapa? Syaitan. Jadi itu saya nak mohon sangat-sangat tuan-tuan, setiap isu permasalahan tu dia ada penyelesaian. Atas seberat-berat perkara yang disebut oleh rakan kita tadi, Haji. Terima kasih banyak, Haji. Dan atas kesempatan waktu ini yang kita ada, sikitlah tadi macam Haji nak kongsikan berkaitan dengan perkara positif yang boleh kita buat untuk harmonikan rumah tangga. Kalau ada masalah, ujian pasti datang. Dan sekarang ni suasananya pandemik, semua orang pun lalui ujian dengan cara masing-masing. Bagaimana kita berhadapan, apa perkara-perkara positif yang boleh kita buat dalam rumah tangga, Haji? Okey, alhamdulillah. Tadi pertama, terima kasih Haji. Allahumma salli Muhammad. Tadi saya katakan tadi fokus bertanggungjawab. Jangan nak tuntut hak semata-mata. Kedua, berdamping dengan orang-orang yang positif. Yang toksik-toksik ni kita elak. Bukan buang mereka, tapi saya selalu ingat Abi Ali pesan. Kalau kita duduk satu tempat tu, orang mula bercerita tentang keburukan orang lain, maka bangkit dan pergilah daripada mereka. Bukan memutuskan silaturahim, tapi kita pergi. Kemudian berdamping orang positif, saya katakan tadi. Kemudian tuan-tuan, jadikan waktu sekarang ni adalah waktu yang paling gembira kan bagi kita. Jangan tunggu esok, lusa. Ada orang dia kerja Isnin sampai hari Jumaat, ataupun hari Sabtu sampai hari Khamis. Tu kerja dia. Dia kata nak gembira masa hari Jumaat dan hari Sabtu, ataupun hari Sabtu atau hari Ahad, sebab itu weekend. Kenapa tak raikan waktu-waktu yang ada tu? Kita ada keluarga, ada anak, ada isteri dekat rumah, ada suami kat rumah, maka bergembira sama dengan cara kita. Jaga SOP dalam rumah misalnya. Kenapa perlu ditunggu-tunggu? Maka sekarang kita waktu untuk kita bergembira. Dalam solat kita boleh bergembira dengan letak kesedaran kita sedang bercakap-cakap dengan Allah misalnya. Kemudian cari jalan untuk atasi stres. Stres ni perlu, tapi dia perlu pada kadar yang perlu sahaja. Sebab ada stres positif, ada stres yang negatif. Dan jangan terlalu serius. Haji kan, bayangkan Haji, dalam kita berdiskusi ini, saya bercakap, menyampaikan input dalam kapasiti orang memberi komen dalam berkawat. Apa yang akan berlaku pada pendengar kita. Mereka dah tak akan berkongsi dah. Kita punya slot live ni dalam Facebook dan sebagainya. Jadi jangan terlalu serius. Mungkin diselang sedikit dengan kelucuan. Tetapi jangan pula melampau dalam gurauan misalnya. Dan seterusnya saya mohon sangat-sangat apa yang kita lakukan, bersyukur dengan apa yang kita ada. Ya, bersyukur sangat dengan apa yang kita ada. Tak ada pun bersyukur. Ada pun kita bersyukur. Sebab bila kita bersyukur, Allah tambah nikmat. Kadang-kadang mungkin tak dapat apa yang orang lain ada. Tetapi kita bersyukur dengan pasangan yang kita ada. InsyaAllah Tuhan akan tambah kebahagiaan kita. Dan sebab tu kita tengok ramai yang ada perkara-perkara tertentu dalam kehidupan, belum tentu itu tanda bahagia. Dan kalau dia tak berubah perangai, kita pula yang Allah kurniakan kesabaran untuk menghadapi kerenah dia. Itu bahagia. Kesabaran menghadapi kerenah pasangan itu pula ada kebahagiaan. Subhanallah. Dan itu juga satu anugerah kan. Dan Allah SWT Muhammad, tuan-puan, ada satu kata bijak pandai mengatakan bahawa jangan minta hidup yang mudah, tapi pintalah hati yang tabah untuk menghadapi. Dan saya mohon ampun dan maaf atas kesempatan waktu yang ada ini, tuan-tuan puan. Dan saya harap sangat kita mendoakan mudah-mudahan kita semua dekat dalam syurga Allah nanti insya-Allah. Wallahu taala alam. Terima kasih Haji untuk bicara kita pada minggu ini berkaitan tajuk kita ketika rumah tangga menuju rebah. Semoga sahabat-sahabat kita yang diuji dalam ujian perkahwinan mereka, semoga adalah nilai ganjaran ujian itu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan apa-apa yang penting adalah bagaimana kita berhadapan dengan ujian itu, terima dengan ianya sebagai ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan apa-apa pun kita doakan semoga
rumah tangga yang kita bina berkekalan, mekar segar sehingga ke syurga, dan jadikan setiap ujian dalam kehidupan berumah tangga itu pengikat kasih sayang antara kita semua, insyaAllah. Pastinya kita doakan semoga bahagia berkekalan hendaknya, insyaAllah. Terima kasih sekali lagi Haji untuk bicara kita pada minggu ini. Kalau ikut jadual kesempatan kita nanti Januari 2021 Haji, insyaAllah ada kesempatan kita jumpa nanti. Untuk anda, terima kasih atas perkongsian soalannya. Saya akan tengok balik soalan-soalan yang tak sempat kita raikan. Kita akan bawakan pertemuan kita insyaAllah bersama dengan Haji Ikram Januari 2021. Azam baru, semangat baru insyaAllah. Semoga adalah nilai-nilai baru, nilai positif yang nak kita tambah baik dalam kehidupan kita, berumah tangga, kehidupan kita berkeluarga. InsyaAllah itulah matlamat kita dari hati ini, untuk sama-sama kita wujudkan suasana yang harmoni, suasana penuh kasih sayang yang positif lah hendaknya insyaAllah. Haji, jumpa lagi insyaAllah Haji. InsyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buat anda semua, sahabat-sahabat saya, teruskan setia bersama kami dengarkan IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Harapan saya agar semua indah-indah belaka. Ini dia akustik sebiru hari ini. Sebiru hari ini, birunya bagai langit terang benderang. Sebiru hari kita bersama di sini. Seindah hari ini, indahnya bab permadani taman surga. Seindah hati kita, walau kita kan terpisah. Bukankah hati kita telah lama menyatu dalam tali kisah persahabatan ilahi? Pegang erat tangan kita terakhir kalinya, hapus air mata meski kita kan terpisah. Selamat jalan teman, tetaplah berjuang, semoga kita bertemu kembali. Kenang masa indah kita, sebiru hari ini. Seindah hari ini, seindah hati kita, indahnya bab permadani taman surga. Seindah hati kita, walau kita kan terpisah. Persahabatan ilahi, pegang erat tangan kita terakhir kalinya, hapus air mata meski kita kan terpisah. Selamat jalan teman, tetaplah berjuang, semoga kita bertemu kembali. Kenang masa indah kita, sebiru hari ini. Bukankah hati kita telah lama menyatu dalam tali kisah persahabatan ilahi? Pegang erat tangan kita terakhir kalinya, hapus air mata meski kita kan terpisah. Selamat jalan teman, tetaplah berjuang, semoga kita bertemu kembali. Kenang masa indah kita, sebiru hari ini. Seindah hari ini, indahnya bab permadani taman surga. Seindah hati kita, walau kita kan terpisah. Burak Oil. Minyak berkualiti. Burak Oil. Pilihan community. Burak Oil. Prestasi tidak diragui. Pilihan tempatan, pilihan Malaysia. Burak Oil. Burak Oil. Stesen community yang Burak Oil. Bang, ni campur ni, campur ni, campur ni satu lagi. Berapa bang? Okey, kejap. Ha, ni harga dia.
Murahnya bang. Radio IKIM sedang mempromosikan pakej iklan Kobo dari Oktober sehingga Disember 2020. Beli banyak-banyak dapat murah. Wow, tempah sekarang sementara masih ada. Hubungi 012-686-9236 atau 017-345-2564 tertakluk kepada terma dan syarat. Anugerah Pencinta Nasyid IKIM 2020, APNI 2020 mempersembahkan tema ilmu, lagu, pelita, menampilkan penerbit dan penulis lirik Ikhwan Fatana, komposer Ikhwan Fatana dan Hazwan, penyusun muzik Syazi, artis kumpulan Faiz, Fazli Faiz, Naim Helmi dan Malik Suhaimi. Cahaya sempurna Lagu manakah bakal bergelar juara? Saksikan Anugerah Pencinta Nasyid IKIM 2020 pada 20 Disember 2020, Ahad, jam 9 malam melalui platform www.ikim.my, Facebook IKIM FM, di YouTube channel IKIM, aplikasi TV IKIM. Juga tidak ketinggalan dengarkan di Radio IKIM, Inspirasi Inforia Islami. padanya ku berserah.
Masjid Negara. Masjid Negara terus berdiri utuh sebagai antara ikon utama negara, walaupun selepas hadirnya bangunan-bangunan yang lebihkah daripada aspek reka bentuk dan rupa. Reka bentuk Masjid Negara yang dikatakan mendahului zamannya terus menjadi perhatian ramai pengkaji reka bentuk masjid dari seluruh dunia hingga ke hari ini. Masjid Negara dibina pada tahun 1963 dan dirasmikan pada 27 Ogos 1965. Bangunan utama masjid menempatkan bilik-bilik operasi masjid seperti Dewan Solat, pejabat, bilik-bilik diraja, ruang wuduk, makam pahlawan dan menara masjid. Sejak tahun 1987, Masjid Negara telah mengalami proses ubah suai menambah Dewan Solat baru sesuai dengan penambahan jumlah jemaah. Sehingga kini, Dewan Solat Masjid Negara mampu memuat 15,000 jemaah pada satu-satu masa. Keseluruhan reka bentuk seni bina Masjid Negara ini bercirikan reka bentuk tempatan dan moden. Konsep seni bina Arab dan Mogul, iaitu kubah berbentuk separuh bulat dan berbentuk bawang. Keunikan reka bentuk bumbung masjid telah menjadi ikutan dalam pembinaan masjid-masjid lain, antaranya Masjid Ahmad Ibrahim dan Masjid Raja Terengganu. Dengarkan seleksi lagu-lagu nasyid hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah, terima kasih atas perhatian anda. Terima kasih kepada anda pun mendengarkan siaran dari hati sebentar tadi. Semoga apapun permasalahan yang anda hadapi saat ini, semoga diberikan jalan keluar. Berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga diringankan ujian kita dan insya-Allah semoga adalah perkara-perkara kebaikan yang menanti insya-Allah. Okey. Dan saya masih lagi teman anda sehingga jam 12 nanti. Nak dikongsikan sekarang ni jumlah mangsa banjir di Kelantan terus meningkat kepada 289 mangsa membabitkan 76 keluarga sehingga jam 6 petang tadi. Kesemua mangsa banjir ditempatkan di 11 pusat pemindahan sementara di 3 daerah iaitu Kuala Krai, Tanah Merah dan juga Pasir Mas. Berdasarkan info bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat, Kuala Krai mencatatkan jumlah mangsa paling ramai iaitu 213 mangsa, diikuti Tanah Merah 53 mangsa dan Pasir Mas 23 orang. Kuala Krai mencatatkan 7 pusat pemindahan sementara iaitu Sekolah Kebangsaan Bonggol Gucil dengan 65 mangsa, Sungai Embak 39, Sungai Cenulang 31, Masjid Lama Kroh 28, Sekolah Kebangsaan Bedal dan Madrasah Kampung 10. Masing-masing 15 dan pejabat veterinar 14. Dan Tanah Merah belum mencatatkan 3 pusat pemindahan iaitu di Sekolah Kebangsaan Kelewek yang kini menempatkan 20 mangsa, Balai Raya Padang Kijang 18 dan Sekolah Kebangsaan Lawang 15. Sementara di Pasir Mas membabitkan PPS Sekolah Kebangsaan Kubang Kual yang menempatkan 23 mangsa daripada 8 keluarga. Kita doakan semoga segeralah berlalu ujian banjir buat sahabat-sahabat kita di pantai timur, di negeri Kelantan ini. Ingat, sekiranya ada arahan daripada pihak kerajaan, pihak berkuasa untuk anda pindah ke pusat pemindahan sementara, silalah menurut arahan tersebut. Beri kerjasama untuk kita dapatlah bantu sama-samalah. Kita tak nak menyusahkan semua orang. Kalau boleh kita nak semoga tiadalah kecederaan ataupun kehilangan nyawa dilaporkan. Jadi keselamatan semua orang perlu diberi perhatian. Kita doakan yang baik-baik saja buat sahabat-sahabat kita di Pantai Timur, di negeri Kelantan terutamanya, yang terjejas ekoran banjir saat ini, insyaAllah. Teruskan bersama kami, Nazri Johani. Sekarang ni Tak Seindah Sentuhan Mata. Sepi, jalan kebenaran indah terbentang di depan matamu para pejuang. Tapi jalan kebenaran tak akan selamanya sunyi. Ada ujian yang datang melanda, ada perangkap menunggu mangsa. Sekeping hati dibawa berlari, jauh melalui jalan sepi. Jalan kebenaran indah terbentang di depan matamu para pejuang. Akan kuatkan kaki yang melangkah bila di sana
yang pastikan hinggap? Akan kuatkah kaki yang melangkah bila disapa duri yang menanti? Akan kabulkah mata yang menatap pada debu yang pastikan hinggap? Sekeping hati dibawa berlari, jam melalui jalanan sepi. Jalan kebenaran indah terbentang di depan mata para pejuang. Mengharap senang dalam berjuang, bagai merindu rembulan di tengah siang. Jalannya tak seindah sentuhan mata, pangkalnya jauh, ujungnya belum tiba. Tapi jalan kebenaran tak akan selamanya sunyi. Ada ujian yang datang melanda, ada perangkap menunggu mangsa. Akan kuatkah kaki yang melangkah bila disapa duri yang menanti? Akan kabulkah mata yang menatap pada debu yang pastikan hinggap? Mengharap senang dalam berjuang, bagai merindu rembulan di tengah siang. Jalannya tak seindah sentuhan mata, pangkalnya jauh, ujungnya belum tiba. Hati dibawa berlari, jauh melalui jalanan sepi. Jalan kebenaran indah terbentang di depan mata para pejuang. Jalan kebenaran indah terbentang di depan mata para pejuang. At-Tawwab. Apa makna At-Tawwab? At-Tawwab artinya yang maha menerima taubat. Kita ini pentaubat. Dia maha menerima. Orang yang senantiasa bersedia menerima tetamu tentu akan selalu mempelawa tetamunya datang. Hal yang sama, lebih hebat pada Allah, kerana dia sentiasa menanti saat kita memohon, "Ya Allah, aku bertaubat padamu." Ketika itulah dia berkata, "Akulah yang namanya At-Tawwab." Aku, kata Allah, adalah seperti mana yang kamu gambarkan diriku, maka itulah aku. Kalau kita menggambarkan Allah dengan At-Tawwab, yang sentiasa menerima taubat, insya-Allah Allah akan pandang kita dengan wajah yang sentiasa meredai atas kita. Anda tinggal bersama golongan berisiko, anak atau penjaga mereka. Sepanjang pandemik ini, pastikan golongan berisiko ini dijaga dengan baik. Elakkan mereka keluar ke tempat awam dan sesak. Pastikan barang keperluan harian serta ubat-ubatan mereka mencukupi. Patuhi temujanji rawatan mereka sekiranya ada. Dapatkan rawatan segera sekiranya mereka sakit. Sentiasa bersama mereka dan berikan sokongan psikologi. Semoga mereka dan kita semua dijauhkan daripada pandemik COVID-19. Kita jaga kita. Anugerah Pencinta Nasyid IKIM 2020, APNI 2020 mempersembahkan tema adab, lagu santun. Menampilkan penerbit Fuad Ko, komposer Fuad Ko dan Wan Saleh, penulis lirik Ito Lara, penyusun muzik Wan Saleh, artis kumpulan Rabbani. Lagu manakah bakal bergelar juara?
Saksikan Anugerah Pencinta Nasyid IKIM 2020 pada 20 Disember 2020, Ahad, jam 9 malam melalui platform www.ikim.my, Facebook IKIM FM, di YouTube channel IKIM, aplikasi TV IKIM. Juga tidak ketinggalan dengarkan di Radio IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Semua terleka, begitulah kita ditakdirkan untuk bersama. Jika ku air wudumu menjadi serimu dalam 5 waktu, jika kau kuat percaya akulah jodohmu, jagamu selalu. Menarilah sayang di hari bahagia, di bawah bulan bintang, kasih kita berdua jangan bimbang sayang, kita harungi bersama berdua selamanya sampai ke hari tua. Cintaimu kalau watak utama dalam setiap drama yang sering dimainkan menjadi kegilaan, begitulah kita ditakdirkan untuk bersama. Jika ku air wudumu menjadi serimu dalam 5 waktu, jika kau kuat percaya akulah jodohmu, jagamu selalu. Menarilah sayang di hari bahagia, di bawah bulan bintang, kasih kita berdua jangan bimbang sayang, kita harungi bersama berdua selamanya sampai ke hari tua. Mencintai Maria sayang di hari bahagia, di bawah bulan bintang, kasih kita berdua jangan bimbang sayang, kita harungi bersama berdua selamanya sampai ke hari tua. Hingga ke akhirnya kaulah cinta terindah, kaulah satunya sampai ke hari tua, jadi milikku hingga ke hujung nyawa. Mencintaimu, mencintaimu, mencintaimu. Jika anda penerima bantuan sara hidup BSH berumur 18 hingga 65 tahun, anda layak menerima skim perlindungan nasional B40 atau MySalam. Anda boleh menerima pendapatan gantian RM50 sehari sehingga 14 hari setahun jika dimasukkan ke hospital. Manfaat perlindungan 45 penyakit kritikal sekali seumur hidup sebanyak RM8,000. Untuk semakan dan tuntutan, layari mysalam.com.my. MySalam, 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 perlindungan agama percuma. Apakah makanan sunnah dan apakah perbezaannya dengan pemakanan sunnah? Sejauh manakah keberkesanan produk-produk tersebut perlu dibuktikan melalui kajian dan penyelidikan? Apakah cabaran dalam isu pemakanan halal dan hak-hak pengguna Islam untuk mendapatkan makanan halal serta berkhasiat? Semuanya dibahaskan dalam buku Makanan Antara Sunnah dan Sains, terbitan Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Jom dapatkan segera buku ini dengan tawaran diskaun menarik di www.ikimniaga.my atau hubungi Unit Pembangunan Ekonomi dan Pemasaran di talian 03 6204 6389 atau 03 6204 6388. Dapatkan sekarang. Anugerah Pencinta Nasyid IKIM 2020
APNI 2020 mempersembahkan tema dan lagu benar, menampilkan penerbit dan komposer A.G. Koko, penulis lirik John Bear, penyusun muzik A.G. Koko dan Sufrin G, artis Halim Ahmad dan kumpulan Zain. Lagu manakah bakal bergelar juara? Saksikan anugerah pencinta nasi IKIM 2020 pada 20 Disember 2020, Ahad jam 9 malam melalui platform www.ikim.my, Facebook IKIM FM, di YouTube channel IKIM, aplikasi TV IKIM. Juga tidak ketinggalan dengarkan di Radio IKIM, inspirasi Inforia Islami. Jadikan kami teman anda, tak kira dekat mana pun anda berada. Ingat, yang belum lagi muat turun aplikasi telefon pintar, mana tahu dapat hadiah birthday, hadiah anniversary, telefon pintar baru, sila muat turun sekarang. Satu, muat turun aplikasi MySejahtera sebab nanti mudah kalau anda perlu keluar ke pusat beli belah, ke kedai makan, warung, gerai, semualah, ke pejabat. Daftar masuk menggunakan aplikasi MySejahtera bagi memudahkan urusan pengesanan kontak dilakukan sekiranya berlaku pandemik COVID-19 di kawasan yang anda kunjungi. Dan satu lagi, muat turun aplikasi telefon pintar Radio IKIM. Kalau anda menggunakan peranti Apple, boleh muat turun di Apple App Store secara percuma. Tak pun yang menggunakan aplikasi peranti Android ini, boleh juga muat turun di Google Play Store secara percuma juga. Ada internet, InsyaAllah boleh anda dengarkan siaran kami dan dekat situlah nanti 20 hari bulan pun anda boleh dengar sama-sama. Anugerah Pencinta Nasyid IKIM 2020, 20 Disember ini Ahad 9 malam. 7 lagu baharu akan kita dengarkan yang mana melekat dalam telinga. Saya nak semua orang hafal pun boleh, hadam elok-elok, faham baik-baik maksud yang nak disampaikan di sebalik lagu yang dipertandingkan. Dengan nanti Anugerah Pencinta Nasyid IKIM 2020, 20 Disember, Ahad ini jam 9 malam di Radio IKIM dan juga di kesemua aplikasi sosial media dan juga media digital yang kita ada, insyaAllah. Okay? Jom teruskan bersama Cloud ini deh. Kemenangan untukmu. Sejarah negerimu yang mulia, kota indah kau pilihan sang pencipta.
hiburan mendidik jiwa, hanya yang terbaik di IKIM.